Pada zaman Nabi Allah Ibrahim, jangan sesekali kita pernah menganggap bahawa Nabi Ibrahim cuma berdepan dengan satu golongan manusia, satu kumpulan ataupun satu aliran. Tidak sekali-kali. Pada zamannya terdiri daripada 3 golongan. Golongan mana yang dimaksudkan oleh beliau? Golongan yang pertama ialah golongan yang melakukan pengagungan dan kemuliaan yang melampau kepada para dewa, kepada para dewi, serta dalam klausa mengagungkan kepada para raja dan pemimpin-pemimpin mereka secara melampau dan keterlaluan. Manakala golongan kedua yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim ialah golongan-golongan penyembah patung-patung idola yang kita sebut hari ini sebagai patung-patung berhala. Dan golongan yang ketiga ialah golongan-golongan yang memuliakan dan mengagungkan unsur-unsur besar yang terdapat di alam semesta. Contohnya ada golongan yang memuliakan dan menyembah bintang, ada golongan yang memuliakan dan menyembah bulan, ada golongan yang memuliakan dan menyembah matahari. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim pernah berkata kepada bapaknya Azar, apa kata Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya? Atattakhizuna asnaman alihah. Adakah kamu mengambil patung-patung itu sebagai Tuhan sembahan bagi kamu? Sesungguhnya aku melihat kamu merujuk kepada bapaknya dan kaummu berada di atas kesesatan yang nyata. Ini adalah bentuk dialog yang dipaparkan oleh Al-Quran, dialog di antara seorang anak Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya Azar. Dalam sejarah, Azar ini dikatakan seorang pembuat patung berhala. Bila sebut Azar pembuat patung berhala, janganlah sesekali kita meletakkan pada akal dan minda kita, takkanlah bapa seorang Nabi adalah penyembah berhala dan pembuat patung berhala. Sekurang-kurangnya biarlah sampai berita kepada kita, keturunan para Nabi ini daripada manusia-manusia yang baik, daripada manusia-manusia yang soleh. Takkan bapa Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala. Siapakah sebenarnya Azar ini? Bapa sebenar Nabi Allah Ibrahim ialah Tarikh, atau juga disebut sebagai Tirah. Manakala ibu Nabi Allah Ibrahim bernama Shani, istrinya bernama Sarah dan Hajar, manakala anaknya ialah Ismail dan Ishak. Azar ni sebenarnya adalah nama patung berhala, bukannya nama orang. Jadi gelaran Azar ini ditempelkan, dinisbahkan atas pelayan yang menjaga dan melayani patung yang bernama Azar tersebut. Nak bagi mudah faham macam ni lah. Sebagai contoh, ada satu rumah ibadat yang di dalam rumah ibadat tu ada satu berhala, satu patung yang nama Azar. Jadi untuk jaga dan jadi pelayang bagi patung ni dilantik seolah-olah kita hari ni macam Tok Siak lah. Tok Siak tu nama sebenar lain, dia ada nama sendiri dah. Tapi bila dia jadi pelayan bagi patung tu, dia duk mandi patung tu, duk make up patung tu, duk jaga patung tu, akhirnya nama sebenar dia tu hilang. Orang panggil dia dengan gelaran Azar kerana dia yang menjadi pelayan kepada patung berhala yang bernama Azar. Dan Nabi Ibrahim ini, apa tugasan dia di awal remaja? Bila bapa dia ni tukang sebuah pembantung berhala tadi, jadi bila siap satu-satu patung, dialah yang kena bawa patung ni untuk diniagakan, untuk dijual. Tapi apa yang disebut oleh Nabi Allah Ibrahim bila dia bawa patung-patung tersebut? Mari,
Siapa yang berminat, siapa yang nak beli barang yang tidak berharga ini, siapa nak beli barang yang boleh mendatangkan bahaya ini, siapa nak beli barang yang tak ada faedah ni, yang tak boleh mendatangkan manfaat dan tak boleh menolak mudarat. Kalau kita hari ini sebagai seorang perniaga yang kita cuba nak mempromosikan barang dagangan dan jualan kita, dan kita sebut perkataan-perkataan tadi, agak-agak laku tak tuan-tuan?